Saya okay. Economic system. Okay, sebenarnya di dalam dunia ada banyak jenis economic system. Okay, nanti saya akan bagi link lah bila menunjukkan lebih banyak economic system. Tetapi dalam buku ni kita akan fokus kepada 4 saja, which is mixed economy, socialism, capitalism dan Islamic economy. Okay. Kapitalism ni adalah benda yang selalu, bukan sistem ekonomi yang sering saja digunakan oleh ke semua negara di dunia. Adalah, boleh kata saya akan 80% lah. Okay, di mana economic system, di mana individuals and sellers make economic decision using a price system. Okay, saya akan ceritakan tentang karakteristik untuk capitalism. Private ownership of resources. Okay, semua bentuk pemilikan adalah berbentuk individu ataupun private. Okay, freedom of enterprise and choices. Dia boleh buka kilang, dia boleh buat pilihan, dia boleh buat perusahaan secara bebas. Okay, consumer sovereignty. Pengguna boleh membuat pilihan berdasarkan dia punya income. Dia boleh beli, dia boleh tak nak beli, dia boleh beli barang murah, dia boleh beli barang mewah, dia boleh beli barang keperluan. It's up to them. Okay, competition pula, persaingan boleh adalah secara sihat dan okay, sebab awak boleh buka kilang, awak boleh buka perusahaan. Sebagai contoh, awak jual buku, awak juga tak boleh halang orang lain jual buku. Okay, competition adalah bebas. Okay, government intervention ni perlu ada di dalam capitalism, sebabnya dia akan melindungi pembeli dengan penjual. Sometimes harga jatuh, government akan bantu meletakkan harga lantai. Kalau harga tu tiba-tiba meningkat, mencanak naik, so government akan letakkan satu harga ceiling supaya harga tu tak naik lagi lebih daripada harga ceiling. Okey, price system ni, setiap sistem kapitalisme ni akan sangat-sangat bergantung dengan price system. Okey, apakah kelebihan kapitalisme ni? Okey, capitalism production according to the consumer's need. Okey, bila banyak banyak persaingan, so dari situ keperluan pengguna akan dipenuhi sangat-sangat mudah. Dan yang kedua, economic freedom. Akan ada kebebasan berekonomi, tiada halangan. Yang ketiga, efficient utilization of resources. Okay, resources akan digunakan secara sangat-sangat baik. Okay, sangat-sangat optimum. Dan yang keempat, variety of consumer goods. Banyak sangat pilihan yang awak boleh buat. Okay, sebagai contoh, bubble tea, awak ada Sing Futang, awak ada Chat Time, awak ada The Alley, awak ada apa lagi ya? Kalau bubble tea ni banyak, ada koi lah, macam-macam lah. Saya pun tak minum sangat bubble tea ni, tapi saya tahulah ada banyak pilihan. Ada cool block. So dari situ, itu yang menunjukkan kapitalisme. So Malaysia ni menggunakan sistem ekonomi kapitalisme. Okay, banyak sangat pilihan. So dari situ, yang keempat, enhanced trade, business and R&D. Perniagaan dan produk yang dihasilkan akan berada pada tingkat yang sangat-sangat baik. Okay, tiba-tiba ada air yang boleh macam-macam lah. Zin Futang ada kelebihan masing-masing, Koi ada pilihan masing-masing, The Alley ada pilihan, ada kelebihan masing-masing. So dari situ, business dan R&D itu sentiasa berjalan supaya untuk mereka pastikan mereka ada pilihan utama di mata pengguna. So dari situ, ada orang nak minum chat time saja, ada orang, kalau macam saya mau kepada Kublok lah sebab dia masih lagi relevan untuk saya. Okay, dan yang tu automatic incentive, dan last sekali ialah flexibility. Okay, flexibility ni akan berlaku bila tiada kawalan yang terlalu ketat. Okay, company boleh buat apa sahaja selagi perkara itu tidak melanggar undang-undang. Okay, contohnya dia nak buat combination ke, beli satu percuma dua ke, beli 5 dapat harga yang murah ke, itu adalah kapitalisme terpulang. Okay, kekurangan untuk kapitalisme ialah inequality distribution of wealth and income. Okay, inilah perkara yang sering berlaku ketika bila awak buat laksanakan kapitalisme, di mana yang kaya terus kaya, yang kurang bernasib baik akan terus kurang bernasib baik.
Okay, itu adalah kekurangan dia. Okay. Inflation and high unemployment rate. Inflation akan sentiasa tinggi dan kadar tidak bekerja, kadar pengangguran juga akan meningkat. Alright. Dan yang ketiga, lack of social welfare, di mana orang kaya langsung tidak mengendahkan tentang apa namanya orang-orang yang berada di bawah. Yang keempat, wasteful competition. Sometimes perkara bila banyak sangat persaingan juga dia akan membuat satu kerugian. Okey, siapa pernah makan pisang goreng cheese? Okey, okey. Alright. Semua. Okey, saya rasa ramai yang dah pernah. Tapi sekarang awak boleh cari balik tak pisang goreng cheese kat mana? Boleh. Okey. Tetapi dia tak banyak kedai, betul. Dah tak banyak kedai macam dulu. Dulu jalan depan sikit jumpa. Jalan-jalan lagi jumpa. So dari situ, competition tu sebenarnya tak perlu pun. Bila satu orang jual viral, semua orang nak jual. So tiba-tiba dari situ, yang survive tu adalah kedai yang betul-betul boleh menarik pengguna dan memenuhi keperluan pengguna. So dari situ, wasteful competition telah berlaku. Kedai-kedai yang dah tutup tu sebenarnya telah berlaku perugian kat situ. Dan poin yang keempat dan poin yang kelima tu adalah berkaitan mislocation of resources. So dari situ, sumber-sumber yang dah terbiar dan terugi itu telah digunakan dan dia akan membuatkan satu kerugian. Okey, social cost pula di mana company ataupun orang yang lebih kaya ni dia akan ada perbezaan sosial berbanding dengan orang yang berada di pertengahan dengan di bawah. So dari situ awak boleh nampak yang pergi Tesco, yang pergi NSK, yang pergi Econsave adalah orang-orang golongan pertengahan dan golongan yang berpendapatan rendah. Okey, kalau orang-orang yang berada ni, orang-orang hado-hado ni, dia orang akan pergi shopping kat mana awak rasa? PV. Beli makanan dekat PV ke? Jaya Grocer, ya betul. Lagi? Jaya Grocer, Tes Aeon, KLCC. Okey, kedai-kedai yang lebih premium. So itulah menunjukkan social cost. Okey. Sometimes benda tu bagi saya tidak bagus lah sepatutnya. Sepatutnya dipanggil sebagai demerits. Kekurangan. Okay. Yang berikutnya ialah socialism ataupun dalam kalau dulu dia menggunakan apa namanya komunisme, bukan komunisme ya, sistem ekonomi komunisme dululah, sekarang dia akan menggunakan socialism. Okay, socialism ada yang negara menggunakannya, contohnya Korea Utara, Cuba, negara-negara yang menggunakan yang di mana kerajaan membantu rakyat secara sama rata. Okay, awak tengok ayat tu an economic system where all the economic decision are made by the government or central authority. Okay, karakteristik dia public ownership of resources. Okay, semua sumber, semua perusahaan, semua company adalah milik awam. Tak ada milik sesiapa pun. Awak tak boleh cakap yang bangunan ni milik saya, tak boleh. Itu adalah milik awam. Okay. Central Planning Authority. Semua perkara diketuai ataupun dirancang oleh pihak kerajaan pusat. Okay. Price mechanism of lesser importance. Tiada langsung, bukan tiada langsung lah. Di ekonomi ini harga tidak memainkan peranan yang penting kerana semuanya telah dibekalkan oleh kerajaan. Okay. Central control and ownership. Okay, sama juga macam yang nombor 1. Okay. Kebaikan untuk socialism ni. Okay. Production according to basic need. Okay. Awak ataupun bukan awak lah, orang yang berada di dalam sistem ekonomi sosial ni, socialism, dia hanya dapat barang yang mereka perlu saja. Okay. Awak perlu bergerak daripada point A ke point B. Okay. Keperluannya, so dari situ dia bagi bas. Okay. Dia tak so tak perlu pun bagi kereta ke, motor ke, kereta-kereta mahal ke, kereta-kereta yang laju ke. Dia kata benda tak perlu. Dia hanya perlukan
Contohlah bas juga boleh membuatkan awak travel daripada point A ke point B, betul. Itulah dipanggil sebagai production according to the basic need. Okay. Yang kedua, equal distribution of income and wealth. Dia tak ada yang kaya, dia tak ada yang miskin, dia tak ada yang sederhana. Semua orang sama. Kalau semua orang miskin adalah semua orang miskin. Kalau semua orang sederhana, semua orang sederhana. Itulah yang dipanggil sebagai uh, ciri-ciri yang berada di dalam sistem ekonomi sosialisme. Okay. Yang ketiga, better allocation of resources. Ini sangat betul lah. Semua orang dapat bahagian dengan secara adil. Okay. Dan nombor keempat, no serious unemployment or inflation. Di sini kerajaan sangat-sangat bukan berkeras, sangat mementingkan semua orang bekerja. Okay, semua orang bekerja dan tidak ada langsung had naikkan harga sebab semua benda dikawal oleh kerajaan. Okay. Yang keempat, rapid economic development. Ini sangat betul bila negara itu ditadbir dengan sangat-sangat licin dan sangat-sangat smooth, licin dan sempurna. Okay? Ekonomi dapat dinaikkan dengan mudah. Sebab semua orang bekerja, semua orang menyumbang tenaga dengan sama rata. Tak ada yang mengular, tak ada yang tak bekerja. Okay. Dan social welfare juga akan dijaga. Okay? Sebab semua adalah di bawah tanggungan kerajaan. Ataupun kerajaan pusat lah boleh saya katakan. Okay. Kekurangan dia. Okay. Kekurangannya ialah lack of incentive and initiative by individuals. Kalau semua nak harapkan kerajaan, apa yang individu boleh offer? Okay. Selain itu juga, contoh kalau saya ni bekerja dari pukul 8 sampai pukul 5 di bawah ekonomi sosialisme, orang dibayar RM1,000 sebulan. Okay. Ada juga orang lain bekerja pukul 8 sampai pukul 5. Tetapi dia mula buat kerja pukul 10 sampai pukul 3 je. Lebih yang lain-lain tu dia main-main. So, siapa yang sepatutnya dapat gaji lebih tinggi? Saya ataupun kawan saya? Berdasarkan situasi yang tadi tu. Siapa yang perlu dapat gaji lebih tinggi kalau nak diikutkan? Okey, saya masuk kerja pukul 8 sampai pukul 5, dapat gaji RM1,000. Kawan saya pun sama, masuk juga pukul 8 sampai pukul 5. Saya buat kerja daripada pukul 8 sampai pukul 5 tak berhenti. Okey. Tapi kawan saya tu masuk pukul 8, pukul 10 baru start. So dari situ, di dalam sistem ekonomi sosialisme ni, sometimes dia tidak memberi inisiatif yang cukup, insentif yang betul kepada kepada pekerja lah. Tak ada bonus. Kalau sometimes dalam satu company, tak semua orang dapat bonus kalau dalam sistem ekonomi kapitalis lah. Kalau sosialis ni, semua dapat lah, tapi tak adil lah kepada orang yang dapat tapi buat kerja tak sepatutnya. Dia itu dari segi insentif lah. Yang kedua, loss of economic freedom and consumer sovereignty. Okay. Tiada kebebasan berekonomi. Awak tak boleh nak jual barang suka-suka. Okay. Awak tak boleh nak buka kedai goreng pisang suka-suka. Okay. Dan pengguna juga tidak boleh membuat pilihan. Kerana apa yang dibekalkan oleh kerajaan, itu je lah yang awak boleh ambil. Awak tak boleh pilih daripada kedai lain ke, tak boleh dapatkan anything daripada orang lain. Semua dibekalkan oleh kerajaan. So pilihan awak terhad. Okay. Dan yang ketiga tu sama, absence of competition, tiada persaingan langsung apa-apa. Dan yang last sekali is waste of economic resources. Okay. Ekonomi boleh berkembang dengan lebih maju, tetapi telah diperlahankan oleh kerajaan. Okay. Last sekali ialah sistem ekonomi Islam. Okay. Sistem ekonomi Islam, an economic system which combine both capitalism and socialism and follows the principle of Sharia. Okay. Dia ada kriteria. Okay. Karakternya ialah public and private ownership of resources owned by God. Okay. Semua perusahaan boleh juga dimiliki bukan semua, sebahagian perusahaan boleh dimiliki oleh kerajaan, dimiliki oleh awam, dan ada juga perusahaan yang boleh dimiliki oleh individu. Okay, awak boleh memiliki syarikat dan juga ada juga perkara yang dimiliki oleh awam. Okay, price mechanism and limited government intervention. Ada mekanisme kawalan harga
ataupun mekanisme penggunaan harga, dan ada juga campur tangan pihak kerajaan, tetapi pada kadar yang terhad lah. Kan distribution of wealth tu diberikan secara secara adil. Okay. Prohibition of interest tidak dibenarkan untuk mengenakan sebarang riba. Okay. Dan last sekali, freedom of economic enterprise. Tidak ada langsung restriction apa, halangan untuk berekonomi. Okey, saya rasa itu sahaja untuk karakteristik ni. Ada 3 tadi, which is yang mix ni anggaplah sebagai ekonomi Islam. Okey. So, any soalan untuk sebelum saya habiskan kelas kita?